Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Jami' As-Salihin, Kancung Darat, Lantik. Masjid An-Nur Kancung Tengah. Maaf, terbalik macam sembilan itu. Minta maaf, tertukar. Banyak sangat Kancung. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, seluruh muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Kabare semuanya. Sekali semangat, nopo urung. Ada yang west, ada yang murung. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaatnya, iaitu solat berjemaah penyatu ummah. Hadirin hadirat sekalian, hari ini masyarakat kita dilanda oleh hempasan ombak perebutan kuasa yang tidak berkesudahan, yang kelihatannya semakin meretakkan perpaduan. Kita berdoa barang dijauhkan rakyat kita dari menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi, jarum patah, baju pun tak siap. Sebab itu orang tua-tua kita banyak memberikan nasihat, kerana kita menyaksikan dalam sejarah jatuh bangunnya sesebuah bangsa itu kerana pergaduhan sesama sendiri. Lalu dalam hal bersiasah mereka berpesan, pertama, wahai anak cucu, pantang siasah yang tidak senonoh, cabar-mencabar mencari musuh, ke dalam bertikai keluar bergaduh, nanti rakyat sengsara negeri pun runtuh. Kedua, pantang siasah menurutkan nafsu, berebut kuasa palu memalu, tamakkan harta tak ingat malu, negeri rosak banyaklah seteru. Ketiga, pantang siasah memecah belah, mengadu domba umat manusia, baik sekaum sesama bangsa maupun antara keluarga dan marga. Maka dalam menghadapi keretakan ini, kita sebagai orang masjid mesti mainkan peranan. Sebab berdasarkan sejarah dulu, masjid dan para ulama telah memainkan peranan untuk menyatukan kembali keretakan sesama hubungan orang Islam. Saya percaya di sini majoritinya ramai jauh, betul? Tuan-tuan sekalian, mari kita bercerita sejarah. Sekitar abad ke-15, ketika kerajaan Majapahit semakin merosot. Kerajaan Majapahit ni adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Ketika dia semakin merosot, kebanyakan wilayah jajahan Majapahit saling bergaduh dan berperang kerana mereka nak melepaskan diri daripada kekuasaan Majapahit. Maka tatkala itu, persengketaan sesama sendiri sangat kerap berlaku, walaupun kadang-kadang dalam hal yang kecil, sehingga timbul satu kata-kata ketika itu, keriwikan jadi kerojokan. Apa artinya? Hal-hal yang sepele menjadi gede, benda yang kecil menjadi besar. Pertengkaran di kalangan anak-anak yang mungkin sedang bermain, tapi merebak menjadi perkelahian antara keluarga. Pecahnya begitu teruk, hingga munculnya istilah-istilah seperti benar sepisan, Allah sepisan.
Tak peduli lagi adik-beradik, kalau sekali buat salah, seumur hidup dihukum bersalah. Walaupun ketika itu adik-beradik, bila berlaku pemusuhan, tak ada maaf lagi. Ibarat kata mereka, jadi godong orang pak ngapek, jadi banyak orang pak nyibuk. Zaman itu kalau jadi daun, tak ada yang sudi nak memetik. Kalau jadi air, tak ada orang sudi mengambil, walau setitik. Begitu berat sekali perpecahan. Maka dalam suasana itu muncullah Kesultanan Demak. Kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raden Fatah, yang mendapat sokongan kuat daripada Wali Songo. Raden Fatah ini anak murid kepada Sunan Ampel. Dia sejarahnya untuk adik-adik jadi semangatnya. Syekh Ibrahim Samarkandi, ini sejarah dia. Syekh Ibrahim Samarkandi, dia datang dari Campak. Campak ni Vietnam Selatan. Dia bawa 2 orang anaknya datang ke Tanah Jawa. Seorang nama Ali Murtada, seorang nama Ali Rahmat. Syekh Samarkandi dia pergi ke Jawa singgah di Tuban. Tuban ni di desa Gresik Arjo, Kecamatan Palang. Dan dia meninggal di sana. Anak-anaknya Ali Murtada dengan Ali Rahmat pindah duduk di Majapahit. Dua-dua dilantik jadi orang besar. Pertama dilantik jadi Raja Pendeta ataupun Menteri Agama di Gresik. Seorang lagi jadi imam besar di Surabaya. Yang jadi imam besar itu namanya Raden Rahmat ataupun Sunan Ampel. Sunan Ampel ini dia melahirkan Sunan Bonang, Sunan Derajat dan putera-puteri. Dan dia yang melahirkan anak-anak murid seperti Sunan Giri, Raden Fatah, yang akhirnya membentuk satu institusi namanya Wali Songo. Jadi Wali Songo dibentuk 30 tahun selepas kedatangan Sunan Ampel. Jadi kerajaan Demak ketika itu sudah mula berjaya melebarkan kekuasaan. Mereka berjaya menguasai daerah-daerah Jawa yang lain seperti Sunda Kelapa dari Pejajaran, dan sekaligus dia berjaya menghalau tentera-tentera asing yang ada di sana tahun 1527. Mereka meluaskan kuasa ke Tuban. Mereka pergi ke Madiun. Madiun 1529 dah dapat dipegang oleh kerajaan Demak. Kemudian mereka dapat Surabaya dan Pasuruan. Itu 1527. Malang juga jatuh di bawah kerajaan Demak tahun 1545. Belambangan, kerajaan Ujung Timur, Pulau Jawa, itu semua jatuh di bawah kerajaan Demak. Maka bila dapatlah disatukan jadi sebuah kekuatan, maka Wali Songo telah buat beberapa perancangan untuk nak satukan. Sebab masa itu perpecahan begitu teruk sekali. Pertama yang dibuat strateginya adalah menerusi makanan. Sebab itu saya fikir dalam konteks masyarakat kita, kenduri kena buat hari-hari lah untuk nak merapatkan balik. Ya, hari-hari buat kenduri. Mana YB yang menang tu buatlah kenduri hari-hari. Demam lah yang bomat tu kaya. Kenduri buat makan, sedekah. Dulu Wali Songo dia buat makanan. Dan makanan pula khusus. Mungkin tuan-tuan pernah dengar yang saya syarahkan, ada orang keluar dalam WhatsApp macam-macam. Ketupat itu asalnya daripada Sunan Kalijogo. Nama asalnya kiblat papat, 5 pancir, 4 arah mata angin, 1 pusat menuju Gusti Allah. Dibuat daripada janur. Janur ini bahasa Arab yang dijawakan. Janur itu daun kelapa. Tapi janur, ja'an nur. Dia daripada perkataan datangnya cahaya ilahi. Kemudian daunnya dianyam. Dianyam ni sebagai simbol dosa bersilang-silang. Kemudian direbus, dah siap dipotong 2, dalamnya putih. Artinya melalui Ramadan kita ibadah, nanti 1 Syawal dosa bersih seperti ketupat itu tadi. Yang ketupat ni pun masaknya pakai santan. Kalau bahasa Jawa, santan ni santen. Dia ada penggunaan pangapunten. Pangapunten itu maknanya mohon maaf. Ni adik-adik mungkin tak pernah jumpa tradisi lama orang Jawa, dia panggil sungkem atau sungkem. Sungkem atau sungkem, saya ingat generasi yang umur 40 ke bawah pun dah tak merasa tradisi ini. Iaitu kita bila lebaran, hari raya, bersalam dengan mak bapak. Salam ada tradisi dia, bukan main cium saja. Bukan main cium tangan, mak raya, mak saya batin dapat duit raya. No, dulu ada budaya. Dulu mak bapak nongkrong, duduk atas sofa, anak semua duduk macam ni.
Datang salam dengan mak, jalan pakai lutut, seret lutut, tercecik stokin belakang, jangan main-main. Tu sampai dekat mak atau bapak, kita pun salam. Keparing matur dumating ibu sawan kula wonting ing mriki sepindhah silaturahim kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi ngaturaken sedaya lepot nyuwun pangapunten. Kaping 3 nyuwun donga pangestunipun supados kula saged dados putra ingkang saleh migunani dhateng agama nisa bangsa lan negari lancar agenipun pados ilmu gampil agenipun pados rejeki ingkang halalan thayyibah saha sukses nglampahi tasawuf dunia lan akhirat. Panjang macam-macam mantra dulu. Tapi sekarang dah tak ada lah. Kita dah shortcut. Hari raya salam je lah. Hari raya macam batin. Sampai hari raya belah saja lah. Dia pangapunten. Dia proses meminta ampun. Itu kait dengan ketupat itu tadi. Kemudian Sunan Kalijogo dulu, lepas ketupat itu dibikin, dia akan agihkan pula ketupat itu kepada masyarakat sekitar. Diagihkan ke rumah-rumah orang kampung dan diselitkan dengan satu kata-kata monggo kula aturi nampi ketupat kelan santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Terimalah ketupat sayur santan, moga kesalahan dimaafkan. Ini budaya yang dibawa oleh wali-wali Songo supaya masyarakat jadi bersatu balik. Maksud perpecahan begitu teruk. Kalau kita rasa sekarang pun dah teruk, dulu lagi teruk. Sebab itu makanan adalah proses dakwah yang sangat mustahab. Sebab itu Nabi bila mula-mula hijrah, yang pertama diucapkan dalam ucapan dasar Nabi, belum sempat turun jari unta, Nabi pesan, ya ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am. Yang pertama kata dia, sebarkan salam. Yang kedua, buatlah kenduri, bagi makan. Kita malam ni nasi ambeng. Orang tak ada kan? Kita je kan? Kita je. Ada juga? Ada nasi ambeng. Nasi ambeng itu orang Jawa Tengah dulu bawa. Itu simbol perpaduan. Simbol kepelbagaian. Dalam satu dulang ada mie goreng, ada ayam masak ungkep, ada serunding, ada ikan masin, ada sambal goreng. Sambal goreng campur toge, campur tahu, campur kentang goreng, digoreng bersama sohun. Ada kacang tanah. Kalau di Jawa betul, yang ori betul dihidangkan dengan peyek ataupun rempeyek. Kalau makan dalam talam, kita panggil nasi ambeng. Kalau makan dibungkus, bawa balik seorang, itu dipanggil berkat. Berkat. Saya dulu selalu ceramah maulid di kampung ramai yang majoriti masyarakat Jawa. Saya tak faham sangat berkat ni apa. Jadi bila dihidang, kita bantai sampai licin. Semua pandang. Rupanya dia touching saja. Makan sikit, kalau pergi ladang, panggil bontrot. Kalau majlis maulid, berkat. Maka di situ sudah menampakkan kita akan sesama kita ni bersatu kembali. Sama juga Wali Songo dulu. Mereka jalankan proses penyatuan balik umat yang bergaduh teruk ketika itu menerusi proses tarbiyah dan dakwah yang sangat kreatif. Mereka tidak buat ceramah macam kita. Ceramah ni yang datang-datanglah, yang tak datang tak datanglah. Tapi mereka buat melalui hiburan misalnya. Mereka ajak masyarakat berkumpul, tapi bukan syarahan, berhibur. Wayang kulit, ada banyak tembang jauh, tembang mojopat, tembang tengahan. Itu banyak dicipta. Sunan Giri ketika itu dia cipta jamuran, coblak-coblak suweng, gula ganti, macam-macam. Sunan Kalijogo, dia ni dalang wayang kulit yang begitu handal. Dan dalang itu pun daripada bahasa Arab. Dallah, mana orang yang menunjuk jalan. Panggil dalang. Banyak dia cipta lagu. Gundul-gundul pacul, itu untuk menyatukan balik orang-orang Jawa ketika itu. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyungi-nyungi wakul-kul, kelelengan, wakul ngemplang segane da desa latar. Bayangkan, jauh, bukan Jawa. Orang Jawa kalau tak kenal lagu ni, berhenti je lah jadi Jawa. Jadi Bugis ke Minangkabau. Sunan Kalijogo dia buat satu lagi lagu. Yang ini popular lah lagu ni. Lir-ilir namanya. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wosumilir, tak ijo, royo-royo,
Tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Tapi sekarang budak-budak tahfiz tukar lagu tu kan. Ya Taibah, ya, itu lagu Jawa, bukan lagu Arab tu. Itu Sunan Kalijogo yang cerita. Dia nak bangkitkan semangat orang Jawa. Jangan malas. Lir-ilir, bangunlah, bangunlah. Dia bagi semangat. Tanaman dah bersemi menghijau, bagaikan pengantin baru. Dia nak semangatkan orang ketika itu. Sudahlah gaduhnya. Padi sedang menjadi. Jom kita turun bekerja. Ini peranan ulama, peranan masjid, pesantren. Sama juga Sunan Bonang. Dia karang lagu ni, putera Sunan Ampel. Dia buat lagu Sunan Bonang ni, namanya dia ambil sebab dia pemain alat bonang yang begitu handal. Bonang ni ada tengah tempat panggil kromong, antara 12 gong kecil dalam permainan gamelan. Dia seorang percussion yang sangat hebat sekali. Dan dia mencipta satu lagu untuk mendidik masyarakat yang bergaduh ketika itu dengan tombok hatinya. Terkenal lagu tombok hati. Tombok hati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakanono, kaping telu kang soleh kumpulono, kaping papat kudu wetang kang luwe, kaping limo jikir wenging kang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Itu Sunan Bonang. Dia ajak obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi, katanya. Panjanglah kalau kita nak ceritakan. Maka melihat kepada sejarah ini, kita sebagai golongan agamawan, kita yang menguruskan masjid, kita mesti tampil membawa agenda kukuhkan kembali tautan sesama orang Islam yang pecah sekarang ini. Kita kena tampil, jangan kita pula jadi tukang bakar. Kitalah yang tampilnya. Yang membakar tu biarkanlah netizen dengan dunia netizen mereka. Kita orang masjid mesti ajak orang jadi baik. Itu peranan kita. Ini peranan agamawan daripada dulu lagi. Maka salah satu cara yang kita nak ajak masyarakat sekarang, jom datang masjid, semayang berjemaah. Apa sebab? Kerana di masjid ini terlalu banyak pelajaran dan juga tauladan, khususnya dalam hal bersatu padu. Datang masjid. Tapi ialah bila saya tengok tajuk cerita semayang jemaah kepada orang yang memang datang semayang di masjid, macam nak ceramah macam mana, memang orang tu dah datang. Kalau ceramah tengah bandar, ajak orang datang masjid, oh itu syok. Semayang jemaah ini tak semua orang kuat. Dan tak dinafikan, ada orang dia kata, saya bukan tak nak semayang jemaah di masjid, tapi masalah ustaz, semayang di rumah lagi syok. Syok dari segi apa? Khusyuk. Semayang di masjid tak khusyuk. Kan semayang di rumah khusyuk. Contoh kan masa PKP semayang di rumah syok. Semayang tepi katil, pasal ikon, elek. Habis semayang, guling tu tidur. Kan sedap. Tak payah fikir parking apa semua. Semayang di masjid, mana khusyuk tuan-tuan? Semayang di Masjidil Haram, khusyuk? Mana ada? Bising macam-macam. Atau ada semayang di masjid yang besar-besar pun, mana ada kita khusyuk? Ini taklah masjid kita tak besar sangat. Kalau masjid yang besar, yang gede-gede, itu budak-budak berlari, dia buat macam taman permainan saja. Gerbang. Nasib baik masjid tuan-tuan ni, kawasan kampung, bukan laluan bandar, traffic light apa semua. Saya pernah sekali menyampaikan syarahan, masjid tengah bandar dekat traffic light. Tengah mengajar macam mana, boom, accident. Bangun jemaah ambil tengok. Tinggal 3 orang. Bayangkan, nak macam mana? Ada satu surau mana cerita, sama juga,
Aksiden, semayang syak berjemaah. Bung, kong, aksiden. Separuh jemaah keluar. Pergi menengok apa berlaku. Tengah semayang tu. Jadi dari segi khusyuk, memang semayang di masjid tak khusyuk. Kadang kita, minta maaf, ni contoh saja. Kita semayang sebelah jemaah. Ada jemaah ni saya tak tahulah dia makan apa kat rumah. Dia punya senawa setiap rakaat tak daya kita. Allahu Akbar. Kita lemah betul lah. Dia buka puasa agaknya. Puasa Isnin kami leceh. Kadang duduk sebelah jemaah baca kuat tak daya tuan-tuan. Macam imam baca ni. Kalau dia sujud dengar sikit. Macam jambi serapah. Ambil kalau dia Sami Allahu liman Rabbana wa lakal. Lepas tu masa dia duduk antara Alhamdulillah. Duduk sebelah kita. Mula baca tahiyat. Mak imam pun dengar. Dalam hati masa baik dah tua dia ni. Kalau budak aku siku dia ni. Sabar. Makmum baca kuat. Belum makmum semayang, kita semayang sebelah dia. Rukuk. Allahu Akbar. Tengok dia punya kaki. Ya Allah, kuku panjang. Boleh kayuh perahu. Ini orang kecil nama Al-Baq. Panjang tu kuku dia. Hati berkata-kata, susah. Muslimat semayang masjid. Mana khusyuk? Tengok orang datang pakai telekong lawak. Wow, Siti Khadijah. Lama. Cantikan abadi. Semayang di rumah tak ada masalah. Tapi kenapa kita kena datang juga masjid? Allah suruh. Kenapa Allah suruh? Suruh belajar cara hidup bermasyarakat. Masjid ni pelajaran hidup bernegara dan bermasyarakat. Sebab itulah sejak 14 abad yang lalu, agama Islam telah menawarkan penegakan silaturahim melalui seruan solat berjemaah. Begitu pentingnya pelaksanaan solat berjemaah ini ditandai dengan penghargaan agama terhadap hukum mendirikan sembahyang jemaah, iaitu sunat muakkad. Sunat muakkad ini adalah pendapat yang didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan juga Al-Malikiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Sunat muakkad. Bagi kita mazhab Syafi'i, sembahyang jemaah ni fardu kifayah. Selain daripada mazhab Syafi'i, ini juga pandangan di dalam mazhab Abu Hanifah, sebagaimana ada dibahaskan oleh Ibnul Habirah dalam kitab Al-Ifsah. Dan ini juga pandangan jumhur ulama, sama ada yang mutaqaddim maupun yang mutaakhir, fardu kifayah. Tapi tuan-tuan jangan pegang fardu kifayah orang lain buat, kita tak payah. Jangan macam tu, datanglah juga. Oh, fardu kifayah. Kalau orang lain pergi, kita tak payah. Semua orang pegang gitu, lah masjid tak ada orang. Tapi jangan lupa, walaupun tidaklah ada tekanan sangat sembahyang jemaah ini, tapi ada ulama yang mewajibkan. Ada, tapi dia panggil fardu ain, dia panggil. Antara yang mengatakan atau berpendapat sedemikian adalah contohnya Atha bin Abi Rabah, sama juga Al-Auza'i, sama juga Abu Zur, Ibn Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan umum di kalangan para ulama Hanafiyah dan juga mazhab Hanabilah, mereka mengatakan ianya fardu ain, satu pertanggungjawaban. Sebab mereka pegang kepada satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, pernah sekali seorang OKU cacat penglihatan, orang buta, datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni nak pergi masjid semayang, susah lah ya Rasulullah, tak ada orang nak bawa. Jadi boleh tak saya diberi pelepasan khas untuk tidak jemaah di masjid, saya nak semayang di rumah saja. Ketika aduan dibuat, kata Nabi, no problem, boleh, tak ada masalah. Kamu pun susah nak datang, okey, no problem, pergilah balik. Ketika laki-laki ni balik,
Tiba-tiba Nabi panggil, sekejap. Mai sini. Hal tasma'u nida abis salah. Oh, minta maaf, lupa nak tanya. Ente ada dengar tak azan bila duduk di rumah? Dengar azan atau tidak? Jawab lelaki, na'am. Ya, saya dengar ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, fa'ajib. Minta maaf, kena datang sembahyang jemaah. Sebab dengar azan. Maka di kalangan ulama yang mengatakan kewajipan ini berpegang kepada dalil, kalau Nabi dengan orang OKU cicak kelihatan boleh disuruh, apatah lagi kita yang sehat segogoh ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan ada hadis yang lebih keras, meninggalkan solat jemaah adalah watak munafik terang-terang. Dalam satu hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna. Siapa yang nak berjumpa Allah pada hari kiamat dalam keadaan selamat, hendaklah dia menjaga sembahyang jemaah di mana saja azan dia terdengar. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya kami beranggapan siapa yang tidak hadir sembahyang jemaah itulah orang munafik yang clear munafiknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada ulama yang mana kita jangan pegang kepada kata-kata alah fardu kifayah aja orang dah buat kita tak payah. Jangan. Sebab ada kaedah lain menyebut orang yang sengaja tak nak pergi sembahyang jemaah itu munafik betul. Bahkan Ibn Mas'ud lebih keras lagi amaran dia, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyukum walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum. Kata Ibn Mas'ud, kalau kamu sembahyang di rumah, nescaya kamu telah tolak ataupun kamu tinggalkan petunjuk Nabi kamu. Dan siapa meninggalkan petunjuk Nabi pasti sesat. Sebab itu bagi kita orang laki-laki, afdal solat jemaah di masjid. Afdal solat jemaah di masjid. Walau bagaimanapun ada pengecualian. Kalau tuan-tuan ada masalah, iaitu anak-anak di rumah yang tak pergi sembahyang di masjid, dia culas sembahyang, maka di situ ada setengah ulama memberikan kelonggaran. Dalam kitab Mughni disebutkan, lau dhahaba ila al-masjid wa taraka ahli baiti la yusalluna faradi aw la tahawanu aw ba'dhum fi salati fa salatu fil bait afdal min salati fil masjid. Ini kitab Mughni disebutkan, mana-mana orang yang pergi berjemaah, keluarga tak ikut dan didapati keluarganya sembahyang tak tentu arah, ada yang tak sembahyang, ada yang belum sembahyang, maka ketika itu sembahyang di rumah lebih afdal daripada sembahyang di masjid. Ada pula yang senyum, ini sudah lesen besar, tak payah pergi masjid. Tidak. Walaupun ada kelonggaran, fadilat takkan sama. Ya, sembahyang jemaah itu 27 kali ganda. Ada orang kata, saya di rumah pun berjemaah juga dengan keluarga, mestilah dapat 27 kali ganda. Ya, kata para ulama, kata Imam Qurtubi, berjemaah di masjid dengan berjemaah di rumah, bilangan 27 darjat sama, tapi nilai tak sama. Contoh, sembahyang jemaah di rumah, kita dapat RM27. Sembahyang jemaah di masjid, 27 US dollar. Lain tak? Nilai. Jumlah sama, 27. 27 kilo kapas dengan 27 kilo emas. Beza tak nilai? Nilai tak sama. Baik itu kata Imam Al-Qurtubi, walaupun Nabi sebut sembahyang jemaah 27 kali ganda fadilatnya, tapi tengok tempat. Kalau buat di masjid, mahal lagi. Kalau buat tempat lain, fake-nya takkan sama. Sebab itu bagi orang lelaki, jom sembahyang di masjid. Orang perempuan tak ada tuntutan sembahyang di masjid. Mereka datang dapat pahala tapi tak ada pertanggungjawaban. Sebab orang perempuan sembahyang paling afdal di rumah dia. Itu ada hadisnya. Sembahyang paling afdal. Bagi orang lelaki, sembahyang fardu di masjid. Sembahyang sunat di rumah. Ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi sembahyang sunat semua buat di rumah. Sembahyang fardu Nabi buat di masjid. Tapi tak heran sebab rumah Nabi dengan masjid sebelah saja.
Macam tuan-tuan, RM3 ke minyak sampai sini. Jadi kalau semain sunat kat rumah, bengkok kita hari-hari. Nabi dia semain sunat di rumah. Baik itu yang ada satu sunnah yang saya ingat kita kena ikhtiar juga dapat buat. Iaitu sebelum semain subuh, ni 2 sunnah ditinggalkan. Pertama sunat fajar. Ramai orang tak buat sunat fajar. Datang-datang masjid, naik masjid terus semain subuh. Rugi, dia kena buat semain sunat fajar dulu. Sunat fajar ni, kata Nabi, kalau tak buat kerana tak sempat, boleh qada. Artinya solat tu mustahab. Mustahab semain sunat fajar. Katalah kita dapat. Itu antara azan dengan solat subuh, dia punya komatnya tu jauh. Sebab kita nak bagi peluang jemaah datang beramai-ramai. Tapi untuk hukum asal, semain sunat fajar afdal di rumah. Mana untunglah tuan-tuan kalau rumah dekat masjid. Dengar saja azan subuh, sebelum datang masjid, tuan-tuan buat 2 rakaat di rumah. Itu sunnah Nabi. Habis 2 rakaat, sunnah kedua yang kita dah tak buat sekarang adalah berbaring pada rusuk kanan. Tak ada orang buat lagi. Nabi suka. Tiap kali dia habis main sunat fajar, dia akan baring di rusuk kanan. Sementara menunggu masuknya azan atau muqamat, dia akan baring rusuk kanan. Jadi tuan-tuan nanti kalau yang rumah dekat boleh buat, dapat pahala ekstra. Habis main sunat fajar, baring. Mengiring, bukan menerak. Kalau menerak pukul 10 lah bangun. Si ambil bantai. tak main subuh kita. Mengiring saja. Sebab itu afdal buat di rumah. Kenapa tak buat di masjid? Tuan-tuan bayang kalau semua orang baring dalam masjid. Macam dugong tak jadi. Dah macam ikan duyung macam ni. Ini sunat-sunat yang dah payah nak dibuat sebab masjid jauh dengan rumah kita kan. Jadi bagi orang perempuan, dia afdal semayang di rumah. Orang lelaki semayang sunat afdal di rumah supaya dapat membimbing wanita yang semayang di rumah. Ini panjanglah perbahasan fiqhnya. Sebab itu datanglah masjid berjemaah. Masjid ni banyak dia punya fadilat ni. Saya ingat dah banyak tuan-tuan ke sana kemari. Kita pun faham apa fadilat semayang berjemaah ini. Tuan-tuan sekalian, apa pelajaran perpaduan umat yang boleh kita dapat menerusi solat berjemaah di masjid? Apa fadilatnya? Pertama, kalau tuan-tuan tengok Allah Ta'ala suruh juga kita datang masjid. Pertama, kita belajar hidup cara bermasyarakat. Pertama, kalau kita tengok orang masuk masjid, nombor 1 dia mesti buka kasut. Tak ada tuan-tuan yang masuk masjid pakai kasut, tak ada. Apa erti di situ? Kita semua sama di sisi Allah. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Jangan mentang-mentang saya ni bangsawan, saya nak pakai kasut, tak boleh. Dalam masjid semua sama. Semua sama. Dalam masyarakat kita sekarang, masalahnya adalah ada orang dia mula merasa dia lebih daripada orang lain. Dan dia menganggap dia lebih penting dari orang lain dan menganggap dia lebih suci daripada orang lain. Sampai satu peringkat ada orang merasakan bahawa hanya dia saja yang boleh dan layak masuk syurga, orang lain tak boleh. Jangan. Allah larang kita ada perangai begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu anggap diri kamu paling suci, murni, tulus, kudus, mulus, transparent. Sebab yang paling kenal orang bertakwa aku, kata Allah. Surah An-Najmi ayat 32. Kita dilarang memecah belahkan masyarakat dalam hal agama. Lalu kita bangga dengan kelompok kita, kita hina kelompok orang lain. Kita mazhab Syafi'i, kita kutuk mazhab Maliki. Kita tarikat sekian, kita kutuk tarikat sekian. Oh, itu tak dibenarkan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Iaitu orang yang pecahkan agama ini kepada beberapa golongan. Dan tiap-tiap golongan pula bangga dengan apa yang ada pada mereka. Surah Ar-Rum ayat 30. Jangan sampai kita merasa kita paling benar, paling lurus, paling baik, paling terbaik, sehingga menganggap siapa saja selain daripada golongan kita adalah sesat, kafir, musyrik, masuk neraka. Jangan. Ada
Ada satu hadis Nabi pernah menyatakan kebimbangannya, kata Huzaifah, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'al Quran hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi. Aku paling risau, kata Nabi, apabila ada di kalangan umatku dia dah bagus membaca Quran, menghafal Al-Quran, mengaji Quran, faham terhadap Al-Quran, bagus dia belajar Quran. Jadi adiklah belajar Quran, hafal macam-macam. Wa kana rid'an lil Islam. Kemudian sampai satu peringkat dia pun jadi seorang pembela Islam, pejuang Islam. Tiba-tiba insalakha minhu wa nabathahu wara'a dhahri. Tiba-tiba dia meletakkan Quran di belakang punggung dia. Sahabat heran, macam mana pula dia dah hafal Quran, amal Quran, baca Quran, taranum Quran, tiba-tiba tahu Quran belakang punggung. Wasa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirki. Iaitu ketika dia sudah mula menyerang saudara se-Islamnya dan sudah mula menuduh orang lain sebagai kafir. Qultu ya Nabi Allah, ayyahuma awwala bisyirk, al-marmi awal rami? Qala barrami. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, antara yang menuduh dengan kena tuduh, siapa yang sebenarnya jatuh kafir? Kata Nabi, yang menuduh dulu. Di hadis riwayat 4 ulama hadis, bermula dengan Imam Bukhari. Dia Musnad 817. Jadi banyak lagi kita nak terangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada azan Isya. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali kita menyambung dalam ceramah pada malam ini yang dibawakan kepada kita oleh Masjid An-Nur, Kampung Kancung Tengah, Banting, Selangor, membincangkan tajuk solat berjemaah penyatu ummah. Apa pelajaran yang kita boleh dapat dari sembahyang berjemaah untuk satukan kembali umat kita? Pertama, kita perhatikan, orang datang masjid, masuk masjid, semua buka kasut. Artinya tak ada orang yang lebih, tak ada orang yang kurang. Maknanya tuan-tuan nak masuk masjid, tolong tinggalkan pakaian parti di luar. Apa saja partainya, tinggalkan di luar. Masuk masjid, kita semua sama. Ada orang bawa kasut mahal, takut hilang. Tak apalah, bawa saja, tapi nanti bawa plastik. Macam kita di Mekah. Kalau plastik tak ada, gantung saja kat leher. Betul, masa semangat. Semua pakai kasut mahal pergi masjid. Lain kali tinggal lah di dalam kereta, kaki ayam ni turun, takut cuba saja. Kami pun pernah, tuan-tuan, jemaah habis main Zohor, dia minta security nak tengok CCTV. Ingatkan cermin kereta kena pecah. Biasa gitulah di vandalisme masjid ni. Ingatkan motor hilang, dia kata slipper hilang. Kami ialah slipper ni tuan-tuan. Kalau pergi report boleh, kes bawah RM130, boleh pun tak buat report. Jadinya raih jugalah. Kata saya nak tengok ke CCTV. Pergilah tengok. Rupa CCTV, slipper dia kena curi dengan satu budak nisab. Gam agak. Dia masuk ke masjid, letak kat tangga. Slipper dia rupanya jenis mahal. Jenis, saya nak nyebut tak kerti, Hermes. Hermes tu minta cuti lah. Ada. Hampir kurang gitulah saya nak nyebut. Hermes ni mau cuti lain dia. Hampir kurang itulah cara nak menyebutnya. Rupanya sebelah 1,000 lebih. Pakai slipper mahal. Bilang, habislah, tak boleh buat tu. Mana beritahu pada dia, tak apalah tuan, lain kali datang masjid, kalau yang mahal rasa hilang ni, 2 pilihan. Sepanjang kereta, turun kaki ayam, basuh kaki di masjid. Atau bawa dia masuk ke masjid, letak dekat kaunter guard tu tepi. Tak apa, guard tu memang kena bertugas. Maknanya, yang penting semua kena buka kasut lah. Tak kira kan mahal ke murah. Kalau kasut mahal pun taruh di luar, setakat selipar batal, jangan mendengar dia nak masuk. Artinya, kita masuk masjid ni, semua buka kasut. Semua buka. Ada orang dia nak perjuangkan hak dia. Ini slipper saya beli mahal. Tuan-tuan, dalam masjid tidak ada hak kebebasan asasi. Masuk masjid, undang-undang Allah. Undang-undang Tuhan.
Maka kalau di luar masjid, jangan kita nak perjuangkan hak kebebasan masing-masing. Ini kebebasan hak saya untuk bercakap. Ini kebebasan. Tak, Tuhan dah ajar, hidup ni nak tegak hak, mesti ada had. Setiap hak ada had. Cuba kita tengok dalam masjid. Kenapa orang kalau ada wuduk, macam tuan-tuan sekarang ada air semayang, tiba-tiba keluar angin, batal atau tidak wuduknya? Batal. Sahabat pernah tanya, kenapa batal ya Rasul? Sebab Nabi sebut innamal wuduk mimma yakhruju wa laysa mimma yadkhul. Wuduk itu batal berdasarkan apa yang keluar, dia tak kira apa yang masuk. Hadis Baihaqi. Mana kalau keluar angin tu keluar, mana tu masuk, keluar. Jadi batal. Sahabat tanya, apa sebab batal? Bukannya kenyang pun benda keluar, bukan benda masuk. Kalau masuk, mana sabar batal. Dan yang keluar pun angin saja, bukannya ada dalam bentuk pejal. Bukan ada kekotoran maksudnya. Nabi nak ajarkan adalah, bukan soal ente keluar angin, semayang tak batal atau batal, atau batal wuduk atau tidak. Nak jaga keharmonian. Itu mustahak. Tuan-tuan bayang kalaulah hukum buang angin tidak batal wuduk, apa jadi pada masjid? Meriah. Semua datang pakai mask 3 lapis. Sebab semua orang boleh buang angin, tak ada batas. Saya tak dapat bayangkan. Kena pula kita datang kami atau Isnin hari Tok Imam tu puasa sunat. Dia buka maghrib, dia rukuk. Hukum kononnya buang angin tak batal. Imam start dulu. Dia rukuk, boom, satu dah. Orang soft tamu tengah rukuk, Tok Imam. Marvelous. Apa jadi pada soft kedua? Dia gelak lah macam tuan-tuan gelak. Padan muka. Aku dah agak, patut aku air kambing duduk soft nombor 2. Imam ni, yelah orang lama ni bukan boleh kontrol sangat. Bila orang soft pertama kena gelak dengan soft kedua, soft pertama sakit hati. Oh, kau gelakkan aku ya. Kau turutkan kedua. Dia rukuk ramai-ramai macam meriam. Bom 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 bom. Rakaat kedua, marvelous. Soft ketiga, kita ada 4 rakaat. Bayangkan, masjid kita jadi tempat berbalas pantun. Sebab tak kontrol. Sebab itu agama ni diajar kontrol. Boleh je atas rahmat Allah Ta'ala, okeylah you buang angin, bukan you nak. Benda tu memang tak boleh kontrol. Terutama warga mat. Saya faham, kita jaga masjid, jemaah kita ramai warga mat. Warga mat dia dah tak boleh kontrol tuan-tuan. Dia corner sikit keluar, corner sikit keluar. Dia asal ambil side lebih dia keluar. Dia dah tak boleh kontrol macam orang muda lain. Kadang kita kesian, nak bangun nak sekian, susah. Jalan lagi pergi ambil wudu. Kalau kita boleh buat fatwa, okeylah untuk orang 70 ke atas, boleh buang angin tanpa kebenaran dan dibenarkan untuk semayang, boleh. Tapi itu hukum. Sebab kalau dibenarkan semua, masjid orang. Timbul soalan, tuan-tuan kalau tengah semayang, rokok, bom, keluar angin. Macam mana nak keluar pada soft? Caranya adalah mengangkat tangan. Dan orang lain pun tahulah kalau dia angkat tangan tu bukan tanya soalan, tengah semayang. Jadi tuan-tuan pun bagilah ruang sikit. Dia nak keluar. Caranya angkat tangan, pegang hidung. Macam jaga traffic light kan. Kalau dalam masjid ada orang buat macam tu, kita tak ada orang mengaji. Ada orang pergi mengaji. Kalau orang tak mengaji, dah diberi lah macam negara kau. Gitu. Nak semayang, dah tak ada air semayang. Nah itu caranya lah. Ni lain tahun nak cerita tuan-tuan, makan pun susah cerita benda gini. Yang penting masuk masjid ikut undang-undang Allah. Selipar pun tak boleh bawa walaupun tu hak kita. Artinya dalam bernegara, janganlah nak tegak-tegak hak kebebasan untuk ni. Setiap hak ada hak dia. Ada hak, batas dia. Itu yang pertama, pelajaran solat berjemaah di masjid mendidik kita supaya ikutlah peraturan. Yang kedua, sembahyang jemaah di masjid ni secara automatik kita masuk masjid, kita akan mendapatkan soft. Jadi kita sembahyang dapat soft. Dalam satu hadis kata Abu Mas'ud,
Nabi pernah menyebut istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan saf, jangan bengkang-bengkok. Apa sebab? Kalau bengkang-bengkok fatakhlifa qulubukum. Nescaya saf yang bengkok akan menyebabkan hati kamu berpecah belah, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Percayalah tuan-tuan, kalau kita di luar bergaduh bagi nak arah, oh kita yang terbaik, ini setan, bergaduh, tapi masuk masjid, bila imam arahkan, rapatkan saf, kita rapat. Orang yang tadi kita maki, kita akan rasa bersalah sangat. Maka habis semayang, bila dah belaga bahu, belaga kaki, saya ingat kita akan bersalam dan berpeluk-pelukan. Itu tujuan rapatkan saf, supaya hati kita akan jadi rapat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut aqimu sufufakum fa wallahi la tuqimunna sufufakum aw yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Nabi dalam satu hadis pernah menyebut luruskan saf kamu, kerana demi Allah kalau kamu benar-benar meluruskan saf kamu, maka kamu akan berjaya. Kalau tidak, Allah akan wujudkan perselisihan dalam hati kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kata para ulama, Nabi SAW menyebut masalah perselisihan dalam kalangan masyarakat ini kerana saf yang bengkok dan lafaznya ada beragam. Ada masa Nabi sebut fatakhtalifa qulubukum, nescaya hati kamu akan berselisih. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut aw la yukhalifanallahu baina qulubikum, Allah akan membuatkan perselisihan dalam hati kamu. Dalam riwayat yang lain aw yukhalifanallahu baina wujuhikum, Allah akan wujudkan perselisihan pada wajah-wajah kamu. Sebab itu dalam banyak nas Nabi sebutkan perpecahan itu bermula daripada hati. Kita yang bergaduh sekarang ni hati. Sakit hati mana? Macam mana kita boleh menang, dia boleh kalah? Macam mana kita boleh kalah, dia boleh menang? Macam mana kita boleh menang tapi tak boleh memerintah? Kita akan hati banyak sakit. Perpecahan juga bermula daripada hati. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Permusuhan di kalangan mereka sangat hebat. Kamu nampak mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu kerana mereka ini qaumun la ya'qilun, semua tak ada akal. Bahasa kasarnya bongok semua tu, kata Allah. Surah Al-Hasyr ayat 14. Kalau dalam gambar berpeluk, dalam hati semua menjumpa hati kanan. Hati penyatuan bukan pada rupa, bukan pada fizikal. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah lah yang telah menyatukan hati orang beriman, hati qulubihim. Dan seandainya kamu kumpulkan segala kekayaan di bumi, nescaya kamu takkan mampu menyatukan hati mereka. Tetapi yang menyatukan hati mereka ialah Allah. Kerana Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 63. Kita keluar belanja besar untuk menyatukan kumpulan yang bergaduh. Mereka akan bergabung. Tetapi hati mereka hanya Allah boleh gabungkan. Sebab itu bila kita didik datang ke masjid, rapatkan saf, Allah rapatkan hati kita. Dalam kitab Qasasus Salihin, tulisan Syekh Hamid Ahmad Tahir, diceritakan pada akhir kurun ke-8 Hijrah, masa zaman Bani Abbasiyah, orang Islam dah berjaya mara sampai ke Samarkand. Samarkand ni ibu negara Uzbekistan sekarang. Pada waktu itu tentera Islam telah berjaya membuka negara-negara yang bersempadan dengan Samarkand yang dekat dengan China sekarang. Jadi, sampai di satu buah kota yang besar, mereka tak dapat tembus benteng negara itu. Kota dia buat tinggi, tak boleh nak masuk. Tentera-tentera musuh pula di sebalik tembok, mereka berdiri sepanjang dinding kota.
Tak ada orang boleh masuk, tak ada orang boleh keluar. Tentera Islam tak boleh nak masuk. Dan ketika itu panglima dia pun fikir, kita tak boleh tembus masuk ni. Mereka ni bagaikan dinding yang tak boleh nak dirobohkan. Akibatnya kepungan tu berlanjutan dalam tempoh yang panjang. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Maka panglima Islam buat postmortem. Macam mana kita nak berjaya mengalahkan? Akhirnya dia buat muhasabah. Dia kata punca kita ni tak boleh nak tembus kawasan musuh. Aku tengok engkau orang ni, pasukan tentera, ada dua masalah. Pertama, aku tengok engkau orang sembahyang soft semua bengkang-bengkok. Ini menunjukkan hati engkau tak satu. Orang kalau hatinya satu, sederak, senada, dia akan sama saja barisan. Bila seorang di depan, seorang di belakang, seorang begitu gini, artinya engkau tidak ada uniform. Hati kamu tak bersatu. Yang kedua aku tengok, kata panglima ini, engkau orang tak ikut sunnah Nabi, iaitu engkau orang malas bersugi, bersiwak. Jadi lepas pada tu tentera Islam pun mereka ikut nasihat daripada panglima tadi. Bila semuanya buat lurus, musuh yang duduk atas menara tinjau sepenuh. Orang Islam panjang, orang respect, orang takut tengok. Kemudian dia tengok pula orang Islam pergi ambil kayu-kayu ranting, gosok gigi pakai kayu, sugi kan. Akhirnya menara tinjau hantar laporan, bos, orang Islam garang-garang bos, semua tengah asap gigi, nak makan kita bos, semua jadi takut. Akhirnya mereka secara psikologi jadi lemah, padahal orang tu sugi je. Sebab dia tengok, oh, dia gigit kayu, jangan main. Sebab itu sok lurus ni mustahak, sebab dia mendidik hati. Maka silakanlah kita nak khilaf ilmu, kita nak khilaf fikrah, kita nak khilaf dari sudut pemahaman ijtihad politik, silakan. Tapi jangan sampai khilaf hati. Kita boleh berbeza pendapat dalam apa juga hal. Dalam hal ilmu, hal kunut, tuan-tuan nak beza pendapat silakan. Jangan beza di hati, beza ilmu saja. Tuan-tuan nak beza Nabi Surah Mi'raj dengan roh jasad ke apa, berbeza tak ada masalah. Tapi jangan sampai berbeza di hati. Maka sama juga dalam siasat politik, pilihan raya apa saja, masing-masing ada ijtihad. Aku sokong ni, aku sokong ni. Tapi jangan sampai perpecahan di hati. Tapi kalau hati dah pecah, macam Ustaz, datang masjid, dapatkan sok, nanti dia betulkan balik. Itu hikmah semayang berjemaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita masuk masjid, semua kita menghadap arah yang sama. Tuan-tuan, saya percaya dalam masjid ni semua parti tak sama semua. Ada yang dacing, ada yang roket ada lagu roket, ada apa lagi parti ya. Tak ingat banyak warna-warni je pening kepala. Semua tuan-tuan daripada background parti yang berbeza. Tapi bila kita masuk masjid, walaupun kita menyampak kepada orang ni, menyampak kepada orang ni, pandangan kita tetap satu, iaitu kiblat. Semua sama. Walaupun tuan-tuan tak suka dengan Tok Imam. Tok Imam memang mengambang betul, bulan, sinar, tolak badru alaina betul. Kita memang tak suka. Contoh kan cerita masjid ni. Contoh. Tapi sebab dia sudah menghadap ke depanlah kita. Kalau tak aku menyampak dengan Tok Imam, aku dah pusing. Sana pergi Amerika lain, kiblat kat sini. Tak boleh. Semua kita menghadap arah yang sama. Sebab itu, kita ni semua dalam istilah ilmu kalam, dia panggil orang Islam tu adalah ahli kiblat. Kita ni semua ahli kiblat. Ahli kiblat ini kalau dalam ilmu kalam diertikan sebagai umat yang berpegang kepada akidah dan syariat Islam. Kata Imam At-Tahawi, wa nusammi ahli kiblatana muslimina mu'minin madamu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina wa lahu bikulli ma qalahu wa akhbira musaddiqina. Kata Imam At-Tahawi, dan kita namakan ahli kiblat itu adalah seluruh orang Islam, muslimin muslimat, selama mana mereka mengiktiraf apa yang dibawa oleh Nabi dan mereka membenarkan apa yang Nabi ucapkan. Dia panggil ahli kiblat. Ahli kiblat
kita tak boleh hukum mereka sebagai kafir. Walaupun mereka berlainan mazhab atau menyokong parti yang berbeza. Tak dibenarkan. Sebab itu kata ulama, la tukaffir ahadan min ahli qiblah. Kita tidak mengkafirkan selama mana orang tu memandang kiblat yang sama. Sebab ahli kiblat adalah saudara kita. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika al-muslim alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmuhu wa rasulihi fala tughfirullaha fi dhimmatihi. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang semayang sama semayangnya seperti kita, menghadap kiblat yang sama kiblatnya seperti kita, dan dia memakan sembelihan yang kita sembelih, maka itu adalah orang Islam yang menjadi tanggungan Allah dan Rasul. Maka jangan kamu remehkan Allah dalam tanggungan itu, kerana dia adalah Islam. Baginya hak dan kewajipan seorang Islam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab kita menghadap kiblat yang sama. Lepas itu Imam Al-Ghazali pesan dalam kitab Hidayatul Hidayah. Kata dia, wala tuqatti'u bi syahadatuka ala ahadin min ahli al-qiblati bisyirk aw kafir aw nifaq fa in muttali' ala as-sarair huwa Allah Ta'ala. Jangan mulut engkau sekali-kali mengatakan syirik, kafir, munafik kepada orang yang digelarkan ahli kiblat, kerana yang mengetahui apa yang sembunyi dalam hati mereka hanyalah Allah. Wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibat bihi. Ingat, sekali engkau mengutuk makhluk Allah, engkau akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah. Kita panggil satu orang Muslim, bro, contoh. Kau punya perangai, kau punya muka sebiji macam bro, contoh. Nanti di hari akhirat Allah akan cari kita. Dulu kau cakap dia buruk kan? Cuba kau pandang muka dia ada gaya buruk ke tak ada? Tak ada, ya Allah. Asal kau dulu panggil dia buruk? Panjanglah cerita. Orang lain dah beratur, dah boleh masuk surga, lagi kena orang cari lagi. Panjang cerita lah. Sebab itu tak boleh mengutuk ahli kiblat. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempat yang terakhir. Pelajaran keempat, iaitu kita bila masuk masjid, kita taat kepada imam. Nanti kalau Bilal sudah qomat, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, imam pun keluar. Tuan-tuan tengok, imam ni, ish, aku menyampah betul. Tapi tuan-tuan kena ikut lagi. Ikut. Sekali kita imam itu salih Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Dia pun baca Fatihah apa semua, dia rukuk. Allahu Akbar. Kita sebab menyampah kita imam, malah aku ikut imam kan rukuklah seorang. No, tak boleh. Dalam fiqh tak boleh cepat, tak boleh lambat apabila ikut imam. Kata Abu Hurairah, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi. فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Kata Nabi, imam itu kau mesti ikut, jangan kau menyelisihi imam. Kalau dia rukuk-rukuklah, kalau dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, jawablah Rabbana walakal hamd. Apabila dia sujud, sujudlah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam ni kita kena taat dia walaupun kita tak suka dia. Kita kena ikut dia. Tapi kalau imam tu terlampau ramai tak suka, tu jadi hal lain. Maknanya daripada 100 jemaah, seorang ni jemaah suka imam, something wrong. Tapi 100 jemaah, 2 orang yang tak suka, yang 2 orang tu something wrong. Maka kepada yang 2 tu, kita minta semayanglah surah lain. Kita tak dapat nak puas hatikan semua orang. Macam contoh, ni contoh, pelantikan Menteri Besar contoh. Kita tak suka, oh kenapa dia ni, aku tak nak. Ni dah komat dah pun. Dah komat dah jadi imam dah tu. Tuan-tuan ikut yang bawah komat. Dia sujud, kita sujud, dia rukuk, kita rukuk. Lantik Perdana Menteri, tuan-tuan tak suka hari ni, dah komat dah. Sekali ikut, kena ikut lah.
dah dikomatkan. Dalam makmum, kita tak boleh musabaqah, tak boleh mufawaqah, tak boleh muwafaqah, tak boleh at-takhalluf. Musabaqah ni apa? Mendahului imam. Imam tengah kita Allah awal pada imam ni. Kenapa awal? Aku menyampak tengok muka. Kenapa awal? Ataupun muwafaqah. Muwafaqah menyamai imam. Sami Allah, dia pun sama. Sami Allah. Macam budak kapal semayang begitu. Budak kapal dia suka mengikut tu imam. Kalau nak tergelak, mana kita semayang? Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun sama, bismillah dia duduk belakang. Idza jaa nasrullah wal fath. Ramai-ramai dia mengikut tu imam baca. Idza jaa nasrullah wal fath. Budak-budak tak adalah dosa kalau kita yang tua bangka ni, kalau muwafaqah menyamai imam, batal semayang. Dan tak boleh at-takhalluf, tertinggal terlalu lambat dengan sengaja. Dan itu Nabi pernah sebut, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himarin. Tidaklah orang yang mengangkat kepala sebelum imam angkat kepala, melainkan nanti Allah akan ubah kepalanya kepada kepala keldai, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa kepala keldai? Bongok. Boleh dia tukar kepala beruk, kepala rimau, boleh. Keldai ni tak berapa cerdik. Yang kau pergi angkat kepala sebelum imam tu apa hal? Oh, rupa dia tak suka imam. Jangan datang semayang. Imam mesti diikuti. Kalau terlambat ikut pergerakan imam dengan satu rukun dengan sengaja, batal semayang. Dan ini pendapat dalam mazhab Hambali, dan ada satu wajah atau posisi dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Mawardi dalam kitab Al-Insaf, wa in takhallafa anhu bi ruknin bila udhrin fakasabqi bihi. Apabila dia terlambat daripada imam dengan satu rukun tanpa uzur, maka hukumnya sama macam orang yang mendahului imam, iaitu sembahyang batal. Jadi kita dengan imam taat sajalah tuan-tuan. Pelajaran dalam negara ialah pemimpin taat. Taat. Tapi kalau imam sembahyang tadi tersalah, tuan-tuan jangan ikut. Ada masa imam pun pening juga. Patutnya rukuk dia turun menonong saja. Kita sebagai makmum, bila tengok dia buat salah, janganlah kerana tok-tok kepada imam, aku pun salah juga lah. Jangan. Aku kena tegur. Tapi menegur imam salah, ada peraturan. Tak boleh semangat tak tentu arah. Kita tak nafi ada imam yang degil. Ada. Ayah betul nak memfarakah. Dia rukuk, Allahu Akbar, pom, meletup sudah. Kita makmum saf tamu semua jadi saksi. Boleh sign SD lah maknanya. Ada bunyi, ada bau. Bukan rekaan konspirasi yang ada. 5-6 jemaah confirm dengar. Jadi adalah beberapa jemaah tegur, batal. Subhanallah, imam buat bodoh. Dia buat tak salah. Dia dah buat kesalahan, dia tak mengaku. Dia teruskan semayang. Jadi makmum yang dah tahu cerita, mufarakah lah. Habis semayang, kita tegurlah imam. Imam, minta maaf. Tadi imam buang angin. Kami semua dengar. Kenapa imam tak mufarakah? Sebab itu masjid, tuan-tuan tengok. Kenapa ada pintu depan? Spek masjid JKLK semua ada pintu di dekat dengan kawasan mihrab dan mimbar. Tujuannya kalau imam tu batas semayang, dia akan keluar daripada pintu itu. Dan saf pertama akan gantikan imam. Lepas itu kena ada pintu tempat dia menyorok. Kalau dia lepas bom tu dia menyorok. Itu tujuan buat pintu. Tapi kita tukarlah nama bila imam, bila azan. Itu fiqh. Dia kena ada tempat nak jaga maruah. Dia letakkan dia nak keluar tangan gitu. Pening makmum ni macam mana kita. Dah tak ada pemimpin dah ni. Itu tujuan dia. Ada imam, kita tegur. Imam, tadi awak kata kenapa awak tak terus keluar je, kami boleh ganti. Dia gini. Awak dengan saya nak kira.
Jasa saya berapa banyak awak tak nak pandang. Masjid ni saya yang buat dulu. Takkanlah buang angin sikit pun nak kira ikut je lah. Ada jenis gitu. Dia memilah jasa dia. Tok Imam, orang bukan masalah jasa tak jasa. Ni batal. Batal pun menurut sangat sikit. Kalau banyak pun tak mudarat pun. Ada jenis itu. Tapi tak Nabi ada pula makmum yang jenis setia taat kepada imam tu. Dia dengar imam tu buang angin, dia pun sama-sama dia demi setia kita pada imam, kita buang angin lebih kuat daripada buru-buru. Ni contoh. Kan dah batal semayang. Cantik tak semayang berjemaah punya undang-undang? Cantik. Dia mengajar kita hidup bernegara. Mana kita dengan pemimpin pun sama. Ada silap. Mana ada orang sempurna. Tegur. Tapi tegur, bisa ada peraturan. Apakah peraturannya? Ketika imam rukuk, tapi dia terus sujud, kita pun tegur, Subhanallah. Jangan pakai takbir. Nanti diingat, ceramah pun nanti. Imam salah, takbir, Allah Akbar. Kejut imam, sudah. Dah, kita nak bagi tuan tasbih je. Subhanallah. Subhanallah. Jangan mentang-mentang amar ma'ruf nahi munkar. Semangat kita tendang punggung imam. Imam kena sujud, tendang. Oh, itu imam. Nyungkung. Kita pun bangga. Oh, aku telah berjihad fisabilillah. Tangkap dia oleh datang kamu. Kita pun bangga jadi pejuang Islam. Pejuang Islam apa? Awak buat amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kau hajar. Sebab ada peraturan. Kita nak menegur imam yang salah pun ada caranya. Santun menegur menurut alur. Santun menyapu bermanis muka. Adat menegur baik-baik, syarak dan adat mesti ditilik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai menista supaya tak jadi silang skater. Sebelum menyapu tengok rupa. Sebelum menegur tengoklah dulu umur. Awak muda ngaji tak habis lagi. Jadi jangan sepok punggung imam. Mana ingat. Nak sanggah pun ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Bila menyanggah niat yang buruk, ke mana pergi pun orang mengutuk. Bila menyanggah menapik dada, orang menyampah manfaat pun tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Bila menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang membenci. Bila menyanggah cara tak senonoh, alamat ujungnya kita bergaduh. Jadi inilah sekelumit pelajaran daripada solat berjemaah yang Allah dah aturkan kepada kita supaya kita faham hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Kalau kau bawa budaya ini keluar, tak ada bergaduh lagi dah. Imam kita taat, tapi kalau dia salah, kita betulkan. Kita adalah partner in nation building. Kita rakan pembinaan negara dan juga masjid ini. Kita melakukan corrective participation. Kita melibatkan dan kita saling membetulkan. Tetapi dengan cara yang betul. Cara yang syarak ajar pada kita. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini diberkati ilahi dan Allah kurniakan kebaikan dan barakah kepada Rustia dan juga tentang kuasa yang menjaga rumah Allah ini, mengimarahkannya, mengaturkan program yang berbagai. Moga mereka diberi juga keberkatan dan kesihatan yang baik mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa 'an asy-syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami,
Tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.